Sebelum kami membincang tentang khianat, kita mestilah mengetahui dan memahami apakah itu jenayah. Boleh makan ke? Boleh simpan ke? Di sinilah kami mempelajari apakah itu jenayah. Pertama sekali, nilai-nilai murni menjadi rujukan kepada masyarakat untuk menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu diterima ataupun dilarang. Perbuatan yang dilarang oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira bangsa ataupun agama, dikenali sebagai jenayah. Secara amnya, jenayah merupakan perbuatan yang kalau kita buat, kita akan ditangkap oleh pihak polis dan didakwa oleh pendakwa raya. Dan jika kita didapati bersalah, kita akan dikenakan hukuman oleh pihak mahkamah seperti memasuki penjara, membayar denda dan sebagainya. Sebagai contoh, perbuatan memusnahkan peralatan di taman permainan merupakan perbuatan jenayah. Perbuatan ini salah di sisi undang-undang dan juga salah di sisi moral dan agama, kerana tiada seorang pun berhak untuk memusnahkan harta orang lain. Jadi, perbuatan salah yang tidak boleh diterima oleh semua ahli masyarakat dikenali sebagai satu kesalahan jenayah. Dan jika seseorang itu didapati bersalah, penjenayah itu perlu dihukum. Jadi, itulah serba sedikit tentang apakah itu jenayah. Saya harap adik-adik semua dapat faham apa itu jenayah. Okey, apa yang adik-adik faham tentang maksud sebenar khianat ni? Next ni akak terangkan dengan lebih jelas. Khianat ni secara amnya bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan nakal terhadap orang lain, ataupun bahasa mudah untuk adik-adik faham ialah perbuatan belot atau tidak setia sama ada kepada kawan, bangsa dan juga negara. Akak akan terangkan apa maksud khianat di bawah undang-undang pula. Khianat ni dia terjadi apabila seseorang itu dia ada niat ataupun dia sedar yang dia berkemungkinan untuk menyebabkan individu lain akan mengalami kerugian setelah kejadian khianat itu berlaku. Walaupun dah tahu ataupun sedar tentang kesan perbuatan dia, tapi dia masih juga bertindak untuk meneruskan aktiviti berkenaan. Sebagai contoh, adik-adik tahu yang menconteng buku kawan sekelas adik-adik itu boleh menyebabkan dia mengalami kerugian, tapi adik-adik walaupun dah tahu tentang kesan perbuatan adik-adik masih juga bertindak untuk melakukannya. Khianat juga boleh terjadi apabila seseorang itu dia mempunyai niat ataupun dia sedar yang dia berkemungkinan untuk merosakkan harta benda awam, tetapi masih juga bertindak melakukan aktiviti tersebut. Contoh ni kan, adik-adik tahu yang merosakkan taman permainan tu salah satu kesalahan dan boleh menyebabkan kerosakan. Sebagai contoh, adik-adik tahu apabila adik-adik rosakkan buai ataupun gelongso dekat taman permainan tu akan menyebabkan kawan-kawan lain tak boleh main dah. Tapi walaupun adik-adik tahu tentang kesan dia, adik-adik masih lagi nak meneruskan perbuatan tersebut. Oleh itu, kita boleh buat kesimpulan kecil daripada maksud khianat yang akak terangkan tadi ialah kejadian khianat ni boleh berlaku pertama kepada awam, contohnya macam dekat taman permainan ke, dekat sekolah ke, dan kedua, kejadian khianat ni boleh berlaku kepada mana-mana individu. Pasti adik-adik tertanya, bagaimana ya saya boleh tahu saya melakukan kesalahan khianat? Jangan risau adik-adik, Abang Fahrul jelaskan. Adik-adik tahu tidak bahwa kesalahan khianat ini akan terjadi apabila dua benda nih. Apa dua benda itu? Yang pertama, niat. Niat apa? Niat untuk berbuat perbuatan yang salah. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang salah. Apabila ada kedua-dua benda nih, barulah kesalahan khianat terjadi. Sama seperti math, 1 ditambah 1, 2. Sama juga untuk kesalahan khianat. Niat untuk buat perbuatan yang salah ditambah perbuatan yang salah, jadilah kesalahan khianat. Contoh yang pertama, adik ada niat nak conteng buku idea, tapi tiba-tiba adik rasa macam tak jadilah nak conteng sebab rasa bersalah. Jadi adik tidak melakukan kesalahan khianat. Kenapa? Sebab walaupun adik ada niat untuk menconteng, tapi adik tidak melakukan perbuatan contengan itu.
Jadi, kesalahan khianat tidak terjadi. Sekarang ni contoh yang kedua. Adik ada niat nak conteng buku idea. Adik cakap, nanti masa rehat saya nak conteng buku idea sebab saya tak suka idea. Lepas tu, masa rehat adik pun pergi ambil buku idea. Lepas tu adik conteng buku idea. Perbuatan conteng tu ada, niat tu pun ada. Jadi, apa yang terjadi ni? Adik telah melakukan kesalahan khianat. Inilah contoh apabila ada perbuatan, ada niat, adalah kesalahan khianat tu. Okey, akan nak tambah lagi. Ada beberapa perkara yang adik kena tahu berkenaan dengan kesalahan khianat ini. Perkara yang pertama, akak akan bagi satu contoh situasi. Adik ingat tak lagi Akmal yang kena marah dengan Pakcik Kelvin tu sebab dia rosakkan dan menconteng taman permainan? Masa Pakcik Kelvin tangkap Akmal buat perkara itu, Pakcik Kelvin cakap, kenapa kamu rosakkan taman permainan tu? Lepas tu, Akmal pun jawab, mana ada, saya tak ada niat pun nak rosakkan taman permainan. Niat saya suka-suka je nak conteng taman permainan ni. Adik-adik tahu tak? Walaupun niat adik hanya suka-suka nak conteng taman permainan tanpa niat untuk merosakkan, adik tetap melakukan kesalahan khianat. Kenapa? Sebab kesalahan menconteng itu merupakan satu perkara yang merosakkan taman permainan. Dengan secara tidak langsungnya, adik telah ada niat untuk buat kerosakan dan membuat kerosakan kepada taman permainan itu apabila adik menconteng. Oleh itu, kesalahan khianat pun terjadi. Perkara yang terakhir, adik-adik kena ingat situasi ni macam ni. Adik dengan kawan adik, nama dia Siti, pergi ke kedai. Adik nak beli patung. Anak patung tu harga dia RM10. Adik ada RM5. Siti pun ada RM5. Jadi adik dengan Siti berkongsilah nak bayar anak patung tu. Jadi milik anak patung tu milik separuh kepada adik, separuh kepada Siti. Adik berkongsi milik lah kan anak patung tu. Lepas tu adik pun main dengan Siti. Tiba-tiba satu hari adik ada niat. Adik rasa nak cabut kepala anak patung tu sebab tak cantik. Lepas tu adik pun cabut. Tapi Siti tak suka adik buat macam tu tau. Siti suka kepala anak patung tu. Lepas tu Siti pun sedih. Siti pun kata, kenapa kamu cabut? Lepas tu adik pun cakap, suka hati saya lah nak cabut sebab saya pun beli juga. Adik tahu tak? Walaupun adik beli juga, tapi adik telah melakukan khianat kepada Siti. Adik telah melakukan khianat kepada Siti sebab adik ada niat untuk cabut kepala anak patung tu dan adik buat perbuatan mencabut kepala anak patung tu. Siti kan tak suka, tapi adik buat. Jadi adik telah menganiaya Siti atas hak dia kepada anak patung itu. Akhir sekali, adik-adik kena ingat, jangan sesekali melakukan kesalahan khianat. Ia bukan sahaja satu perkara yang tidak baik, tetapi ia merupakan satu kesalahan jenayah. Jadi, janganlah buat kesalahan khianat. Okey? Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Cause it's dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go.
Thank you.